Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama meneruskan pengajian kita pada malam ini insya-Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin berkait dengan bahaya lidah yang ke-19, iaitu pada mencuaikan fil ghaflah an daqaiqil khata', kesalahan yang halus-halus, salahnya kecil-kecil yang kita tak perasan pun salah. So kadang-kadang kita bertutur, dalam pertuturan kita tu ada benda yang salah sebenarnya, yang silap dari segi makna dia, yang tak kena dan yang tak tepat sebenarnya. Kadang-kadang dia boleh memberi makna syirik, kadang-kadang dia boleh memberi makna menipu, kadang-kadang dia boleh makna macam-macam lah, yang tak betul lah maksudnya. Jadi bagi orang alim, bagi orang yang warak, yang jaga, betul-betul jaga lidah dia, jaga lidah dia, maka dia berhati-hati dalam segala percakapan dia, ucapan dia. Ni kita nak belajar macam tu insya-Allah. Semoga dengan kita belajar ni kita dapat nilai diri kita ni macam mana sebenarnya. Kita ni banyak salah rupanya. Dalam kita duk cakap baik-baik betul-betul tu, kita rasa kita cakap dah betul, rupanya ada salah, ada salahnya. Mari kita lihat insya-Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu fi ba'd al-amri faqala ma syaa Allah wa ma syi'ta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi adilan bal ma syaa Allah wahdahu. Dia kata apa? Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jaa rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi, jumpa dengan Nabi, yukallimuhu fi ba'd al-amri, yang bercakaplah dengan Nabi. Jadi bercakap dengan Nabi, faqala, maka dia dengar Nabi cakap, dia pun kata masya Allah. Lelaki tadi kata masya Allah wa ma syi'ta. Masya Allah, masya Allah ni maknanya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki, dan apa yang wa ma syi'ta, dan apa yang engkau ya Rasulullah kehendaki. Dan disebut apa yang Allah nak berlaku, dan apa yang Allah nak juga, apa yang engkau nak juga berlaku. Apa yang Allah tak nak berlaku, tak berlaku, apa yang engkau tak nak juga tak berlaku. Dia gitu. Seolah-olahnya menjadi makna apa situ? Menjadi makna syirik. Seolah-olahnya gitu. Faqala, Nabi sebut, Nabi tegur, aj'altani lillahi adilan, adakah kamu nak jadikan aku ni sekutu? Aku ni sama dengan Tuhan ke? Aku ni sama dengan Allah ke? Sehingga aku ni berkehendak dan boleh mengizinkan satu tu berlaku atau tidak berlaku. Aku tak mampu, hanya Allah je yang mampu nak mengizinkan satu perkara tu berlaku atau tidak berlaku. Nak mengizinkan hujan turun atau hujan tak turun, bukan aku tapi Allah. Gitu maksudnya. Ataupun nak melakukan ini, nak melakukan itu, Allah, bukan aku. Gitu, seolah-olah begitulah. Jadi Nabi tegur. Nabi kata apa? Aj'altani lillahi adilan, adakah kamu nak jadikan aku dengan Allah ni sebandingan? Sebanding. Bal, dia kata bahkan, yang sebenarnya masya Allah wahduhu, apa yang Allah kehendak sahaja, Allah saja. Aku tak boleh, aku tak ada apa-apa pun. Gitu. So sebab apa dia guna penggunaan perkataan ni wa. Kalimah wa ma syi'tu tadi. Wa tu memberi maksud dan. Bila makna dan lil ishtirak dalam bahasa Arabnya, dia untuk menunjukkan sama,
sama level. Contoh kita kata apa? Wa ni dalam bahasa Arab makna dan. Contoh kita kata akaltu al-aruzza was-samaka wal khadrawat. Contohlah, aku makan nasi dan was-samaka dan ikan, wal khadrawat dan sayur-sayuran, wal khidar dan sayur-sayuran. Contohlah, aku makan nasi dan ikan. Dia bermaksud aku makan nasi dan aku makan ikan dan aku makan sayuran. So maknanya sama lah kan, level nasi, ikan, sayur, semua tu benda makan. Itu makna lil ishtirak, untuk sama dari segi level kalimah yang digunakan tu. Kalau makan, sama-sama makan. Nak makan nasi, lepas tu makan ikan, makan sayur, makan sekali lepas tu. Macam tu. Nasi ikan masuk dalam nasi. Lepas tu ikan masuk dalam nasi ambil sayur pula, kangkung, cicah dengan budu masuk dalam nasi, makan. Samalah, sekali makan semua. Itu makna dan dalam bahasa Arab. Jadi bila mana orang lelaki ini menyebut Masya Allah wa ma syi'ta, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah izinkan, dan apa yang kamu kehendaki. Dan juga dia kata. Jadi situ Nabi tegur. Allah je yang boleh mengizinkan satu berlaku atau tidak berlaku. Kehendak Allah juga. Gitu. Okey. Wa khataba rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang lelaki dia pernah bercakap. Dia bercakap masa tu Nabi ada. Faqala, dia sebut apa? Man yuti'illah wa rasulah. Dia macam berkhutbah lah masa tu. Man yuti'illah wa rasulah faqad rasyada. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Dia buat gitu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk hidayah. Wa man ya'sihima, dan siapa yang menderhakai atau buat maksiat kepada keduanya, maknanya Allah dan Rasul, faqad ghawa, sesungguhnya dia telah sesat. Maka Nabi tegur, qul, katakanlah. Nabi tegur, dia orang tu tengah berkhutbah, tengah berceramah lah orang kata. Dia tegur apa? Wa man ya'sillah wa rasulah faqad ghawa. Nabi tak nak sebut. Nabi tegur kat mana ni? Wa man ya'sihima tu. Wa man ya'sihima, barang siapa yang menderhakai Allah dan menderhakai kedua-duanya, maknanya hima ni dua orang, iaitu dua benda, iaitu Allah dan Rasul. Dia kumpulkan gitu. Nabi tegur, Nabi kata apa? Sebut macam ni. Jangan sebut wa man ya'sihima. Sebut macam mana? Wa man ya'sillah wa rasulahu. Barang siapa yang menderhakai Allah dan menderhakai Rasul, dia suruh pecahkan. Kenapa ni sebenarnya? Hadis ni kita tengok, martabat hadis ni adalah riwayat Muslim. Hadis ni hadis sahih. Khataba rajulun inda Rasulullah. Hadis ni akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Hadis ni sahih. Maknanya Nabi tegur. Tengok betapa Islam ni dia jaga sampai tahap macam tu. Tutur kata kita, walaupun kita sayang Allah dan sayang Rasul, tetapi sayang Allah dengan sayang Rasul tak boleh sama. Tak boleh sama. Kita tahu kan, Allah tu Tuhan, Rasul tu Nabi, pesuruh Allah kan. Tapi tak boleh sama. Dalam percakapan juga kena jaga. Persoalan sekarang ni soalnya dan, penggunaan kalimah dan. Kita kadang-kadang tak perasan. Taatilah Allah dan Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Gitu. Dia maknanya Rasul tu datang kemudian. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Makna Rasul datang yang kedua. Bukannya taatilah keduanya. Yang tu Nabi tegur. Nabi tegur. Ni di kalangan ustaz-ustaz, asatizah,
Maknanya kita kena jaga juga kalimah-kalimah ini. Inilah yang dinamakan sebagai kesalahan-kesalahan halus yang diucapkan yang kita tak sedar. Berdosa ke? Tidak berdosa. Dia bukan berdosa, tetapi dia macam tidak beradab. Sebab kita tidak niat pun, kita tidak mensyirikkan, hati kita tidak mensyirikkan, kan? Kita sebut tu betul, tapi benda ni kalau kita cermat, teliti dalam dalam berkata-kata, maka kita kena ambil berat hal ini. Tak kira lah asatizah ke, orang awam ke, bila kita bercakap, berhati-hati. Supaya apa? Tidak berlaku kesalahan-kesalahan halus, kesilapan-kesilapan kecil dalam tutur kata kita. Ini juga sebahagian daripada bahaya lidah yang Imam Ghazali masukkan dalam bahaya lidah yang ke-19. Okay, sebab tu bila mana kita belajar tasawuf, muslimin dan muslimat sekalian, kita belajar tasawuf, kita akan menilai segala kesalahan kita itu sebagai besar. Kesalahan kita itu sebagai besar. Yang besar lagilah besar. Jangan menganggap kesilapan kecil itu sebagai kecil sangat. Apatah lagi kita nak menganggap kesalahan besar itu adalah kesalahan kecil. Sepatutnya kesalahan kecil pun kita kena rasa besar, sebab bukan salah tu yang kita nilai. Yang dinilai ialah kepada siapa kamu bersalah. Kepada siapa kamu bersalah. Macam kita lah, bersalah dengan kawan-kawan, tersilap cakap dengan kawan, kau ni bodoh lah, contohlah, bodoh lah. Mungkin setengah orang biasa, tapi setengah dengan kawan-kawan yang sensitif tak boleh cakap bodoh, nanti dia terasa hati, kadang kita terlepas cakap, maka dia kesilapan. Kesilapan itu dengan kawan. Tapi cuba kita kesilapan yang sama kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan ibu bapa kita. Tak payah pergi pada Allah, dengan ibu bapa kita. Salah kita bercakap dengan kawan-kawan, dengan salah kita cakap dengan ibu bapa kita. Terkeluar perkataan bodoh dengan mak kita, dengan ayah kita. Apa level dia? Tak sama kan? Walaupun perkataannya sama, tapi dia punya kesan dia, rasa bersalah kita sendiri pun jauh beza. Dengan kawan tak apa, relax-relax gitu je. Tapi dengan ibu bapa, dengan ibu kita, dengan ayah kita, hatta kadang-kadang bukan kita kata mak ayah kita tu bodoh, kita bercakap dengan orang lain, dengan adik-beradik kita ke, depan mak ayah kita tu sebut bodoh. Kadang-kadang kita pula rasa bersalah sebab sebut perkataan bodoh tadi tu depan mak ayah kita. Takut-takut mak ayah kita salah dengar, ataupun dia tak perasan, ataupun dia kecil hati, ingat kata kat dia bodoh. Tu beza. Jadi kesalahan begitu juga dengan kesalahan ni. Kesalahan-kesalahan kita bercakap ni. Kalau kita bercakap kesalahan kita tu dengan orang biasa, orang awam, orang kita tak kenal, dengan kawan kita yang kita kenal pun dah beza. Orang yang tak kenal, kalau salah tu kita tak tahu je, sebab bukan jumpa dia pun, esok pun tak jumpa dah. Jumpa hari ni, esok tak jumpa, mungkin jumpa tahun depan, mungkin jumpa 2 tahun lagi, mungkin tak jumpa langsung. Macam tu kan. Itu kesalahan tu kita tak rasa bersalah. Contoh macam potong queue kan, potong queue, masa naik kereta potong queue, tak rasa bersalah. Sebab apa? Kereta belakang tu dia tak kenal pun kita pun tak kenal dia. Walaupun dia cuba kita potong queue, tiba-tiba belakang tu siapa? Orang yang kita kenal. Jangan kenal pula plate number ni. Plate number macam kenal pula plate number ni, WEE 512 contohnya, kita tengok kan. Jadi apa rasa? Malu. Ini ketua kampung, ini ketua JKK, rasa malu sebab kenal. Macam itulah. So dengan siapa kita bersalah, bukan apa salah kita, besar ke kecil salah kita, tapi dengan siapa kita bersalah. Kita salah dengan Allah. Itu besar tu. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung. Jadi Rasulullah tegur sahabat yang sebut tadi tu, iaitu wa man ya'sihima faqad ghawa. Dia sebut macam tu. Nabi tegur, qul, katakanlah macam ni, jangan sebut macam tu, jangan sebut barang siapa menderhakai keduanya, jangan ceramah macam tu. Kalau nak ceramah macam ni sebut, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang menderhakai Allah
dan Rasulnya. Macam tu. Faqad ghawa, sesungguhnya dia telah sesat. Bukan dari segi makna tu Nabi tegur tu. Nabi tegur dari segi susunan kata. Susunan kata. Ya'sihima tukar kepada ya'sillah wa rasulah. Dakik tu. Halus tu Nabi tegur para sahabat dia. Jadi kita kalau nak jadi macam sahabat Nabi, kita kena jaga tutur kata kita dari segi tadi. Kesalahan-kesalahan kecil yang boleh memberi makna yang dakik. Dakik ni maknanya secara mendalamnya, secara telitinya, jika diamatinya. Sekali cakap, sekali pandang, tak ada salah apa. Betul lah kan? Tak ada salah kan? Wa man ya'sihima, dan barang siapa menderhakai keduanya, iaitu Allah dan Rasul. Sama je makna dia. Tapi adab. Nabi ajar adab dia. Dan dari segi makna secara dakiknya, secara telitinya, secara mendalamnya, salah. Secara umumnya, betul, tak ada apa masalah. Siapa menderhakai keduanya, maka dia telah sesat. Tak ada salah, tak ada masalah dari segi secara umumnya. Tapi dari segi dakiknya, tak boleh sebut macam tu. Nabi larang. Nabi tu nak sebut macam mana? Barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Nak lagi sedap lagi, barang siapa yang menderhakai Allah dan barang siapa yang menderhakai Rasul. Tapi payahlah nak ulang banyak kali macam tu. Tapi Nabi benarkan sebut barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya. Tak ulang perkataan menderhaka 2 kali. Tu macam tu. So tengok Nabi sebut. Ini hadis ni ada hadis yang sahih. Bagaimana Nabi ajar sahabat dalam berceramah, dalam kita berkhutbah, juga kena jaga bahasa kita dari sudut makna yang halus-halus. Tu. Okey. Fakariha Rasulullah SAW qauluhu wa man ya'sihi ma tadi. Kerana apa? Kerana adanya taswiyah. Sama pula dalam martabat Allah dan Rasul. Disebut sekali. Hima, ya'sihima. Sebab nampak bunyinya sama, masa yang sama, sebut bersekali Allah dan Rasul, kumpulkan hima tu, mereka berdua tu, Allah dan Rasul tu, barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasul, kumpul hima mereka keduanya tu, Nabi tak suka cakap macam tu. Nabi suruh wa man ya'sillah wa rasulah. Barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Nabi tak bagi sebut wa man ya'sihima. Barang siapa menderhakai keduanya. Tengok kan? Kita tak perasan ni. Kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan. Tapi bila mana kita tengok, salah apa yang kesebut. Ustaz, apalah duk kisah sangat benda-benda macam ni. Ustaz pun nak ambil kira. Jangan begitu. Jangan kita kira nak ambil mudah, terlalu mudah. Inilah bila mana kita belajar tasawuf, belajar ilmu, mendidik hati, mensucikan jiwa, maka kita ambil kira salah kecil tu adalah salah besar. Macam tu. Salah besar lagilah besar. Kalau salah tu seumpama kita kata gunung, kita rasa salah tu seumpama seluas lautan. Itu sepatutnya. Kalaulah salah kita tu sebesar semut, kita kena rasa sebesar gajah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita sempat bertaubat atau tidak. Kan? Kalaulah na'udzubillah buat salah sebesar semut, tiba-tiba mati. Selepas buat salah sebesar semut tu, selepas buat dosa tadi, mati. Ditimbang di akhirat. Kerana salah ni yang kamu lakukan di akhir hayat kamu, berat amalan jahat, berat amalan buruk berbanding dengan amalan baik, neraka pergi dia. Kerana sebesar semut tu. Situ nampak. Sebab tu jangan pandang ringan, walaupun sebesar semut sekalipun. Sambung. Wa kana Ibrahim yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billah wa bika. Nabi bukan ni Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai kata dia tak suka. Dia membenci orang yang kata apa? Ada orang kata kat dia a'udzu billah wa bika. Aku berlindung dengan Allah dan dengan kamu. Maknanya orang minta pertolongan lah tu. Orang minta pertolongan dia untuk berlindung, maka dia kata aku berlindung dengan Allah dan berlindung dengan kamu. Maknanya
ada sama level pula Allah dengan makhluk tadi tu. Orang tu niat sebenarnya macam contoh ginilah keadaannya. Orang datang dalam kesusahan, dia mungkin sedang diburu, mungkin sedang dikejar oleh perompak, penyamun, penjahat dan sebagainya. Kita tolong selamatkan dia. Bila mana kita tolong selamatkan dia, tiba-tiba dia pun kata, aku berlindung dengan Allah dan dengan kamu. Dari segi makna umumnya tak salah, sebab kita sebut berlindung dengan Allah dengan berlindung rumah kamu, gitulah, seolah-olahnya gitulah. Tetapi orang ahli sufi, para salafus salih, orang yang soleh ini, mereka kata apa? Mereka kata apa? Tak boleh cakap macam tu. Dia sebut macam ni. Dia tegur lagi, jangan guna wa tadi mana dan, tapi dia kata kalau nak guna summa, a'udzubika summa a'udzubillah summa bika. Dia tak guna wa. Apa makna summa? Summa dalam bahasa Arab memberi maksud kemudian. Aku berlindung dengan Allah, kemudian dengan kamu. Dia gap. Bila wa ni sekali, masa yang sama boleh jadi wa. Makan nasi tadi kan, makan nasi, makan ikan, makan sayur, sekaligus lah, sama-sama masuk mulut. Itu wa. Kalau summa ni tak, makan nasi dulu, lepas tu baru makan lauk. Ada orang macam tu kan? ada kan? Orang yang jenis makan nasi dulu, makan nasi semua, makan nasi dia makan nasi kosong, dengan kuah sikit, dengan budu sikit, makan summa baru makan ikan. Ada juga orang jenis meratah, dia tak makan sekali, yang tu. Jadi dia kata, jadi itu tak sekali, itu panggil summa kemudian. Ataupun makan nasi habis semua sekali, baru minum air, lepas tu tak sekali. Okay. Jadi begitu juga para tabi'in, orang salafus salih ni, mereka tegur bila mana disebut macam tu. Dia tegur, orang tu puji dia lah, dia tegur, dia kata jangan sebut macam tu. Kalau nak sebut a'udzubillah summa bika, jarak tu jauh lagi, summa ni jauh lagi, kemudian kamu, aku berlindung dengan Allah, kemudian dengan kamu. Tu jaga sungguh kan. Kalau kita fikir dia orang ni sampai tak ada benda lain dia nak jaga, perkataan kalimah juga dijaga. Macam tu. Kalau kita nak berjaya, nak jadikan mereka ni contoh, para sahabat, tabi'in ni, para salafus salih ini sebagai contoh dan teladan kita, macam itulah kita kena buat. Sampai gitu sekali jaga dia. Okey, sambung. Wa an yaqula laula Allah thumma fulan wa la yaqul laula Allah wa fulan. Kalau tidak kerana Allah, laula Allah wa fulan, tak boleh. Kalau tidaklah kerana Allah dan orang tu, kalau tidaklah kerana Allah dan Cik Mat ni, tak tahulah macam mana aku. Mati kebeluran dah, dia tak hantar bantuan. Kalau tidaklah kerana Allah dan orang ni, kalau tidaklah kerana Allah dan orang ni sekian-sekian, mati kebeluran aku. Islam tak ajar cakap macam tu, tuan-tuan. Islam tak ajar kita cakap macam tu. Islam ajar cakap macam mana? Kalau nak cakap juga, kena cakap macam ni. Jika tidaklah kerana bantuan Allah, kemudian fulan ini, sebut nama lah. Kalau tidaklah kerana bantuan Allah, kemudian Cik Mat ni, maka mati kebeluran. Kalau nak cakap macam tu. Payah kan? Payah kan? Bukan soalnya Islam tu payah, tetapi dakik, maknanya teliti. Teliti. Dan kita buat dengan faham. Adakah bermakna orang yang cakap dan tadi jadi syirik? Tidak, dia bukan syirik. Adakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Hukum fiqhnya tak ada masalah. Sebab i'tiqad dia betul. Cuma kalam dia tadi tu, dia tak perasan. Jadi kita sebagai orang yang belajar, orang dah belajar kitab Ihya Ulumuddin ini, nak ikut bagaimana Imam Ghazali, sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana imam-imam lain, sebagaimana para salafus salih, kena jaga benda ni. Beza dan kemudian tu. Okey, banyak lagi contoh-contoh lain
Ini sebahagian daripada contoh dia. Nanti insya-Allah kita dengar lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan bahawasanya Islam suruh kita jaga. Allah contohnya, Allahumma a'tiqna minan nar. Doa, ada orang berdoa macam tu. Allahumma a'tiqna minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami dari api neraka. Okey. Nah, Imam Ghazali sebut apa? Wa kana yaqulu al-'itqu yakunu ba'da al-wurud. Maknanya apa? Al-'itqu yakunu ba'da al-wurud. Kita kata, ya Allah bebaskanlah aku, bebaskanlah aku daripada api neraka. Kalam tu biasa dengar kan? Sekali imbas betul. Tapi cuba imbas 2 kali. Cuba imbas 2 kali. 2 kali tu macam mana? Ya Allah, bebaskanlah aku dari api neraka. Bila bebaskan, bermakna apa? Kita dah duduk dalam neraka dah. Allah bebaskan kita keluar. Macam orang masuk jail lah. Jail. Duduk dalam penjara baru panggil dibebaskan daripada penjara. Kan dah masuk dulu. Bebas daripada api neraka, masuk neraka baru keluar. Sebab itu ditegur. Perkataan bebas dari api neraka ni sebab kita sekarang tak masuk neraka lagi. Tak ada siapa lagi kan masuk neraka sekarang ni. Jadi tak tepat menggunakan a'tiqna minan nar. Tak tepat. Tak tepat. Yang tepatnya macam mana? Kita sebut Allahumma ajirna minan nar. Lindungi aku, jauhi. Ajirna minan nar, jauhi aku dari api neraka. Memang tak masuk, jauh terus. Tak masuk terus. Barulah betul. Kalau bebas ni, perkataan bebas tu menunjukkan dah duduk dalam neraka dah. Baru bebas. Gitu. Itu disebut tu ni. Disebut oleh Imam Ghazali kata apa? Wa kanu al-'itqu yakunu ba'da al-wurud. Pembebasan ini mestilah selepas dah duduk dalam neraka dulu. Barulah keluar, bebas. Sepatutnya kata apa? Wa kanu yastajiruna minan nar wa yata'awwaduna minan nar. Para sahabat, para salafus salih, mereka minta minta lindung daripada kena api neraka. Dan juga yata'awwadzun, minta berlindung. Maknanya tak kena, tak dekat, tak rasa pun api neraka. Apatah lagi memang tak masuk langsung api neraka. Macam tu. Nanti akan diulas sebenarnya ustaz. Ada je Imam Mekah baca macam ni, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Gitu. Ada je begini. Itu ada dihuraikan oleh Imam Ghazali selepas ini. Dia ada sebut, bukan dia tak tahu. Sebab itu kadang-kadang orang bila dia mengkritik Imam Ghazali ni, dia macam seolah-olah Imam Ghazali ni tak tahu hadis yang dia tahu. Seolah-olah Imam Ghazali ni tak pernah baca doa sebagaimana doa yang dia tahu. Dia perasan gitu. Ada setengah orang dia perasan macam tu. Dia perasan dia lebih tahu daripada Imam Ghazali. Apa Imam Ghazali ni macam-macam lagi ni? Gitu. Dia nampak begitu. Sebenarnya tidak. Dia menghafal banyak hadis. Beribu-ribu hadis dia hafal. Kita yang duk bercakap ni 100 hadis tak hafal. Tuan-tuan perasan tak? Yang duk komen-komen tu sampai ke 1000 hadis dia hafal. Tak ada. Bukan setakat hafal, faham. Bukan setakat faham, baca. Berapa kali habis khatam Sahih Bukhari, berapa kali habis khatam Sahih Muslim. Bertalaki, bukan baca, belajar. Belajar bertalaki. Harfan bi harfin, huruf demi huruf. Yang duk kritik-kritik ni. Sebab itu orang makin alim, dia makin dia diam, dia tak banyak cakap. Tapi kemakin yang kalau dah semakin dan suka bising-bising ni, tak sealim mana sebetulnya. Ini semua isu dia nak komen. Dia nak komen habis. Keluar isu ni dia nak komen. Dia tak akan terlepas sebarang isu. Isu apa saja yang sedang hangat di pasaran, dia komen. Tak kira lah betul ke, tak betul ke, dia tahu ke, tak tahu ke, sumber dia dari mana ke, dia nak komen. Ini bahaya sangat-sangat. Sangat-sangat bahaya. Kita dah belajar bahaya-bahaya lidah yang sebelum-sebelum ni. Kita nak sampai ke bahaya yang ke-20 dah ni. Bahaya lidah yang memandai-mandai, memuji orang, nak dipuji orang, nak kemasyhuran, nak itu, nak ini.
Kadang-kadang benda yang kita tak perlu komen, tak payah komen. Tak perlu pun. Sebab kita tak tahu pun cerita sebenar dia. Kita hanya dengar je. Dengar je. Sudah cukup berdosa bagi seorang tu bercakap apa yang dia dengar sahaja. Sebab apa? Yang kita dengar belum tentu betul. Belum tentu betul. Yang kita dengar belum tentu betul. Dan yang kita dengar kadang-kadang ada yang tersembunyi di sini fakta dia. Kita tak perasan tersembunyi kat sini fakta dia. Orang tu sebut dan ke, kemudian ke, akan ke, telah ke, kita tak perasan semua benda. Jadi kita jangan mencari nahas, jangan mencari bahaya. Lebih baik kita tak tahu, kita diam sudah. Itu lebih baik. Macam tu. Tak ada faedah pun. Kadang-kadang kita banyak masuk dalam benda-benda macam ni. Jadi kita masuk yang ke jadi kita cerita tadi berkaitan dengan bagaimana beza al-itqu tadi tu, bebas dari api neraka. Banyak lagi contoh-contoh lain yang disebut. Yang ketiga ni saya rasa masa pun dah tak berapa banyak. Jadi setakat itu dahulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersambung dengan contoh-contoh yang lain yang diberi oleh Imam Ghazali ini. Untuk apa? Untuk kita rasa, aku ni banyak salah. Banyak salah. Kita kadang-kadang kita berceramah, berkhutbah, sebut jangan kamu menderhakai, taatilah kamu pada Allah dan Rasul, dan jangan kamu menderhakai keduanya. Kadang-kadang kita sebut sebab nak ringkas kan, keduanya. Salah rupanya. Ya Allah, bebaskanlah aku dari api neraka. Rupanya salah rupanya. Tak sedar. Benda ni dicerita oleh Imam Ghazali tahun 400 lebih Hijrah. Maknanya dah 1000 tahun dah dicerita oleh Imam Ghazali. Banyak jahil kita ni tuan-tuan. InsyaAllah. Okey, begitu Ustaz tak boleh sebut ke? Allahumma a'ti riqabana minan nar. Bukan tak boleh sebut, tapi ada cara-cara dia yang mana akan dibincangkan dalam kitab nanti. Oleh Imam Ghazali. Saya nak cerita banyak-banyak sekarang pun tempat dia tu tak sampai lagi. Jadi sedikit lagi. Ada dalam 1 perenggan, 2 perenggan lagi baru masuk ke situ. Nanti dia akan huraikan balik apa amalan yang terkini yang sedang diamalkan. Zaman dia pun dah ada. Doa tu bukan baru sekarang ada. Zaman dia pun dah ada. Dia dah sebut nanti. InsyaAllah. Jadi apa pun yang penting, jagalah lidah kita, jaga lisan kita, jangan sembarangan kita menuturkan kata-kata yang tidak ada baiknya pada kita dan tak baik pun untuk orang lain. Jadi jagalah, sama-sama kita jaga lidah kita. Semoga Allah berkati hidup kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.